Assalamualaikum dan selamat petang saya ucapkan kepada semua yang hadir pada hari ini. Harap semua berada dalam keadaan yang baik. Okey, sebelum saya mulakan wawancara kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun dari saya. Melayang serindih di atas permata, merbah berkicau bunyi muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah, buka bicara. Buat pengetahuan sahabat-sahabat saya sekalian, pada sesi wawancara kita pada kali ini, kita bersama Cikgu Muhammad Lazim yang di mana merupakan bekas guru bahasa Melayu dan beliau telah mengajar subjek bahasa Melayu ini selama 36 tahun. Sudah lama ya. Manakala bersama saya juga Cikgu Asri merupakan guru pendidikan moral di SMJK Chung Cheng, Kota Baru Kelantan. Okey, pertama sekali saya Amin Azlan binti Hashim mewakili sahabat-sahabat yang lain ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Muhammad Azlan dan juga Cikgu Asri kerana sudi meluangkan masa anda bersama kami pada sesi wawancara pada kali ini. Tanpa berkenalan, orang kata patah tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, saya mewakili semua sahabat perjuangan saya, 5 orang ini, ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri, Anis Azlan binti Hashim. Saya merupakan anak kelahiran Jawa Kelantan dan letak di Pasir Mas. Dan kawan saya yang bertudung merah jambu yang memakai kacamata iaitu Siti Aisyah Hashim yang juga merupakan anak Jawa Kelantan. Seterusnya yang bertudung merah jambu berjaket hitam Nurul Fatihah Ahmad juga berasal dari Kelantan. Yang bertudung merah jambu satu lagi ialah Nurisha Syifah berasal dari negeri Pahang. Akhir sekali lagi si bertudung putih iaitu Aisyah Hira juga merupakan anak kelahiran Muazzam Shah di negeri Pahang. Kami semua merupakan pelajar semester 5 pada tahun ini. Kami merupakan pelajar Universiti Pendidikan Serdari Idris UPSI dan masih lagi berbaki 3 semester untuk kami menghabiskan pengajian kami. Untuk pengetahuan Cikgu Muhammad Lazim dan juga Cikgu Asri, temuan pada hari ini merupakan satu tugasan berkumpulan kami bagi subjek KPG 3013 iaitu subjek Insan Guru Profesional. Subjek ini merupakan subjek universiti yang perlu kami lulus bagi meneruskan pembelajaran pada semester yang akan datang. Okey. Untuk pengetahuan ya cikgu. Ya, beres. Okey, untuk pengetahuan cikgu dan tamu, temuan kita pada hari ini akan direkodkanlah untuk tujuan bukti yang di mana kami telah menjalankan sesi wawancara atas talian pada hari ini. Jadi kami minta izinlah para cikgu untuk kami merekod sesi wawancara kita pada hari ini ya. Okey, okey baiklah, kita akan meneruskan sesi temuan. Boleh cikgu kita teruskan sesi temuan ni? Okey, beres. InsyaAllah. Okey, pertama sekali bolehkah cikgu ceritakan serba sedikit mengenai latar belakang cikgu? Mungkin kita boleh mulakan dengan Cikgu Muhammad Lazim terlebih dahulu. Silakan cikgu, ceritakan serba sedikit. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Cikgu Asri, Cikgu Anis, Fatihah, Ain, Aisyah. Okey, latar belakang saya sikit, latar belakang keluarga dan juga latar belakang pendidikan lah. Kita bagi dua lah. Latar belakang pendidikan, saya mendapat pendidikan sekolah rendah di SK Bacuk, sekolah menengah SMK Bacuk dan juga sekolah menengah sekolah itu STP di SMK Ismail Petra Kota Baru. Kemudian melanjutkan pelajaran ke Maktab Perguruan Terengganu dan seterusnya ke UPM, Universiti Pertanian lah pada masa dulu, ke
ini Universiti Putra. Okey, latar belakang keluarga, anak bongsu daripada keluarga sekarang ini sudah ada anak 8 orang, isteri seorang, cucu 5. Itulah latar belakang keluarga dan juga pendidikan lah. Okey. Okey, so Cikgu Asri, teruskan. Boleh dengar suara saya? Boleh dengar tak suara? Boleh Cikgu, boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya pelajar sekalian. Saya minta maaf lah sebab sibuk sikit sekarang ni dengan keadaan kita sekolah baru buka. Saya tu nak mula nak minggu depan, jadi itulah saya minta maaf sikit masuk tu lewat sikit tadi. Okey, latar belakang saya Muhammad Asri bin Aliasov, berasal dari Kelantan lah. Saya betul Kota Baru Kelantan. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Menengah Utama Arab Muhammad Lelaki dalam Sekolah Cepur. Lepas itu melanjutkan pelajaran di matrikulasi KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia di Pahang. Saya sambung belajar ke UTM, Universiti masa saya tu Universiti Putra Malaysia tu. Mendapat maksudnya saya sambung dalam sebuah pendidikan lah, pendidikan moral. Lepas tu mula-mula di Putrajaya, Putrajaya Presiden 14-1. Okay, sampai 2012 berpindah ke SMJK Tong Cheng lah sampai sekarang. Dari segi latar belakang keluarga, saya dah berkahwin, ada anak 3. Saya tidak ahli keluarga tu, saya anak 5. Dan sekarang ni kalau di sekolah saya sebagai ketua panitia lah pendidikan moral di SMJK Tong Cheng. SUPDS SPM kita semula penyelaras PDD, kelas dan EJK lain. Jadi saya rasa setakat itu dulu. Okey, terima kasih Cikgu. Okey, seterusnya kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Okey, kita teruskan dengan Cikgu Muhammad Nazrin terlebih dahulu. Bolehkah Cikgu kongsikan apa inspirasi ataupun apa yang membuatkan Cikgu mahu menjadi seorang guru pada ketika dulu? Okey. Pertama sekali cikgu ni tengok sebagai pendidik lah. Cikgu ni kalau dari segi ranking kerjaya, ranking yang pertama lah. Kerana membentuk, menjadikan manusia sebagai manusia. Pertama. Yang kedua, kerana cikgu ni sebagai murabbi lah, mendidik semua. Atas diri cikgu tu, segala-galanya ada. Ibu bapa sebagai ibu bapa. Cikgu juga sebagai doktor. Cikgu juga sebagai rakan sebaya. Pertama sekali apabila kita mengajar di Kelantan 6. Cikgu juga sebagai cikgu juga sebagai engineer. Cikgu juga sebagai rakan karib. Jadi kita simpulkan kerana cikgu ni adalah sebagai murabbi, pendidik untuk dunia dan juga akhirat lah. Okay. Itu je inspirasi saya. Okey, kita teruskan dengan Cikgu Asri. Okay, terima kasih moderator. Saya lihat dari sudut cikgu ni ada satu pekerjaan yang sangat mulia, sehingga gelaran cikgu tukar untuk kita
masih lagi disebut gelaran cikgu tersebut. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga berhasrat seperti yang cikgu tadi, berhasrat mendidik anak bangsa menjadi insan yang mulia, menjadi insan yang berakhlak mulia. Okay. Di samping itu juga dalam kehidupan kita ni kita nak mengejar keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. So, benda ni pekerjaan atau profession cikgu ni bertepatan dengan sabda Rasulullah yang mana pada seseorang Adam itu meninggal di korang makumnya matanya saya pun lupa. Okay. Tinggal 3 perkara dan salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi harapan saya moga-moga setelah saya meninggal nanti itu menjadi satu saham yang besarlah kepada saya untuk berhadapan di alam barzakh nanti. Okay. Selain daripada itu, pekerjaan saya juga memberikan masa yang banyak berbanding dengan pekerjaan lain di khususnya di Malaysia lah, konteks di Malaysia ini, yang mana kita dapat bersama dengan ahli keluarga tu lebih banyak waktu ataupun masa yang kita dapat luangkan bersama-sama dengan anak-anak kita dan ahli keluarga kita lah. Okay, jadi saya rasa sekadar tu dulu. Maksudnya kerja sebagai seorang pendidik yang sangat mulia, yang di mana kita boleh menjadikan kerjaya sebagai seorang guru ni sebagai satu punya amalan, kita punya saham untuk akhirat kelak. Ya. Kan? Dua-dua lah maksudnya dunia dan akhirat. Ya, saya seimbangkan kehidupan. Okay, bukan nafikan pekerjaan lain. Seterusnya saya bukan saya nafikan pekerjaan atau profesion lain itu tidak ada akhirat macam tu. Tapi kalau kita lihat secara umumnya pekerjaan guru ni lebih kepada keseimbangan dunia dan akhirat. Okay. Ya. Lagi. Kita nak seimbangkan dunia. Ya. InsyaAllah. Terusnya dia bertanya kepada Cikgu Asrilah terlebih dahulu ya. Bagi Cikgu Lakan, ciri-ciri kepribadian yang perlu ada pada seseorang guru untuk berjaya. Okey, silakan Cikgu Asrilah. Okey, boleh dengar tak suara saya, boleh tak? Jelas tak? Boleh. Okey, apabila seseorang tu nak menjadi guru, pastinya satu benda yang sangat penting iaitu ilmu lah. Pastinya ilmu ni kita boleh pecahkan kepada banyak pertama dari segi bidang kekhususan ataupun kita panggil sebagai option. Itu perlukan guru tersebut menguasai sepenuhnya lah. Di samping itu juga dalam ilmu pedagogi, bagaimana kita mahu menyampaikan ilmu tersebut kepada para pelajar. Okay. Seterusnya ilmu dalam bidang psikologi, bagaimana kita nak tarik pelajar supaya lebih minat untuk pembelajaran tersebut. Jadi ilmu ketiga juga ilmu ini perlu diletakkan bersama supaya kaedah ataupun strategi pengajaran dan pembelajaran kita itu lebih berkesan. Okay. Dan yang kedua pastinya contoh teladan yang baik. Okay. Sebab bila kita sebut guru adalah role model. Kita bagaimana kalau seseorang guru tidak menunjukkan tingkah laku ataupun role model yang baik nak mengajar pelajar supaya menunjukkan akhlak yang baik, pastinya satu benda yang
sukar untuk kita cakap. So, dari dua-dua benda ni perlu ada bagi setiap guru untuk memastikan insan yang telah mencapai aspirasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia lah. Okay. Jadi saya rasa itu sahaja dulu. Saya serah balik kepada moderator. Terima kasih Cikgu Asri. Okey, kita teruskan kepada Cikgu Muhammad Nazim dengan jawapannya. Terima kasih. Samalah tadi. Ciri yang pertama tu larilah kita sebagai guru ilmu. Ya, sama. Apa ciri? Pertama sekali ilmu. Ilmu pertama sekali ilmu untuk diri kita lah. Contoh sebagai saya sendiri. Saya dulu sudah habis tingkatan 6, tak dapat masuk universiti, masuk maktab. Lepas tu belajar maktab, keluar sekolah rendah, 3 tahun di SKPHI, 85-87, terus saya sambung belajar ilmu di UM, ilmu bahasa Melayu. Ilmu. Kita mesti balik semua, kita belajar saya post di SMP Balik Pancur. Lepas tu SMP Balik Pancur, balik ke SMK Batuk, terus SMK Seri Gunung, dan jadi saya dapat tawaran dah JU lah, guru latih utama bahasa Melayu SPPM Pakar Kebangsaan di Negeri Kelantan lah. Jadi kita tingkatkan ilmu, dan begitu juga lah kita juga terapkan anak-anak murid kita juga kena ilmu juga untuk belajar, untuk berjaya tu kena ilmu. Yang kedua, ciri yang ada tu disiplin lah. Kita kena disiplin buat kerja, disiplin apa sajalah disiplin diri. Sebab kata kalau tidak ada disiplin kita akan berjaya. Sama juga kepada pelajar kita terapkan kena disiplin. Nak berjaya di dunia akhirat kena ada disiplin lah. Okay. Yang ketiga, masalah. Masa cikgu ni kena banyakkan masa sama ada keluarga kita juga dan juga untuk belajar. Terutama sekali kita sebagai guru kelas, kita kena ada masa. Kita kena pergi tengok situasi pelajar. Kita kena pergi ziarah keluarga dia, tengok rumah dia, bagaimana suasana dia, sekitaran hidup dia. Kadang-kadang kita tengok kalah, tak percaya. Kadang-kadang dia ceria di sekolah. Dia ceria di sekolah, tapi di rumah dia lain. Tapi di rumah dia senyap je. Kalau kita bagi sekolah lagu lain. Sebab kadang-kadang kita pergi tanya mak dia tu, dia kata anak dia tu pijak semut tak mati kat rumah. Tapi kat sekolah tepuh gajah jatuh, mati gajah. Mati gajah dia tepuh. Dilanggarnya gajah itu. Sebab tu bisa dimasa. Sebab kita pergi ke ruang. Dengan tak hari. Kita sebagai guru tu, sebagai rakan sebaya dia dan juga sebagai ibu bapa dia, kena tahu hal ehwal dia lah. Barulah kita boleh bentuk pelajar tu jadi memanusiakan manusia. Okey, tiga itulah. Itu dari segi ilmu, disiplin dan juga masa. Okey. Okey. Yang paling penting orang kata ciri kepribadian ni untuk menjadi guru yang berjaya ni adalah ilmu lah kan. Ilmu tu yang paling penting. Tanpa ilmu kita tak nak buat apa. Okey, seterusnya saya tujukan kepada Cikgu Muhammad Nazim dulu ya. Okey, tadi soalan yang ketiga, apa kepribadian untuk ciri kepribadian bila kita dah jadi seorang guru. Okey, soalan yang seterusnya, saya tanya, apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada diri seseorang sebelum masuk ke dalam bidang perguruan? Okey, teruskan. Silakan Cikgu. Okay. Untuk sebelum masuk tu, pertama sekali kita kena minat lah. Minat. Kalau minat ni untuk menjadi guru, kita jangan terjadi guru. Dan kita juga jangan menjadi guru jadi-jadian. Ya. Cikgu, kalau tak minat dipaksa dengan ibu bapa, macam mana nak pupukkan minat tu balik? Nantilah dari 3 perkara tu. Kalau minat, dia akan menjadi guru. Dia akan menjadi guru. Kalau dia tak minat, dia terjadi guru. Terjadi guru ni payahlah sikit. Terjadi guru tu kerana dipaksa. Boleh kena pupuk balik.
Dan akhir sekali, berat sekalinya tu guru terjadi. jadi-jadian. Guru jadi-jadian. Terjadi guru tak apa lagi. Guru jadi-jadian. Ada di sekolah guru tapi tak menjadi. Guru jadi-jadian ni Allah alam. Sebab kita tengok di Berpura-pura menjadi guru. menjadi guru. Tak adalah maksudnya berpura-pura lah kan, tak minat. Iyalah, tak minat tak apa lagi. Dia jadi guru tapi mengajar pun tak ada 5% di sekolah ni. Itu masalah. Tu. Jadi biar pentingnya kita tahu minat tu memang tak boleh lagi lah. Apa sahaja pun buat pekerjaan tu kena minat dululah. Sebab tu masalah banyak berlaku di guru di negara kita ni yang terjadi guru lah. Buat ijazah lain kan. Sebab tak ada masa tu susah nak kerja, susah nak kerja apa masa tahun lah, masa saya mengajar jadi guru tahun 80-an ke. Maka dia cemburi bidang guru. Pada setengah tu baru ni cikgu di kerajaan tawarkan juga interim tu. Ijazah lain. Kan? Tapi nak kerja terpaksa jadi guru. Tu terjadi guru. Bila terjadi guru, akhir sekali jadi guru jadi-jadian lah. Sebab tak minat nak pupuk tu, sebab itulah kerajaan banyak habis duit lah, khusus lah, interim lah, macam-macam tawaran. Tapi begitulah, kena ingat lah, kena pupuk diri kita jadi guru. Sebab nak jadi guru tu bukannya mudah. Sebab kita kena ada tadi lah masanya, disiplinnya, ilmunya. Kadang-kadang itulah masalahnya. Minat tak ada, dipupuk. Samalah juga masuk universiti pun, kan? Kita dipaksa khusus tu. Betul-betul. Bagaimana kita dipaksa? Kecuali guru sekarang, sebab tu cara guru sekarang ni dia banyak buat dah. Dia buat cara dapat ujian dulu. Messi. Alba Messi interview. Dulu tak ada Messi, terus jadi. Ditapis dulu lah. Ditapis tu banyak dulu. Tapi lulus juga penapisnya. Penapis bocor ada juga. Itulah masalahnya. Tapi sekurang-kurangnya 90% tu tak lepas lah. Adalah 10% je lah. Jadi minat sekali lah penting. Lepas tu minat tu yang kedua, yang ketiga tu lainlah ilmunya, kapal disiplinnya, dengan gajinya, dengan masanya. Tu sila. Tapi yang penting tu minat lah. Apa-apa saja pun kena minat. Itulah. Minat lah yang paling penting. Ya. Kita teruskan dengan jawapan dari Cikgu Asri. Terima kasih moderator. Itu sama juga lah dengan cuma apa yang saya nak tekankan kat sini adalah kalau agama kita mesti dimulakan dengan yang kedua itu bermula dengan niat kita tidak tidak sukar untuk kita ataupun dalam istilah lain. Maaf Cikgu, suara Cikgu macam suka-suka. Tak tu tak jelas. Sudah jelas ke? Dengar tak suara saya? Tak jelas sangat. Tak dengar kan? Gitu. Kira tu. Okey, dengar tu. Okey, benar. Baik kau? Okey, saya ulang balik. Okey, saya dengar clear clear ke? Okey. Okey, saya juga seperti Cikgu Muhammad Lazim tadi lah. Yang pertama sekali mesti minat. Cuma apa yang saya nak bagi penekanan dekat sini adalah niat awal kita. Okey. Innamal a'malu binniyat. Setiap benda yang kita buat mesti berasaskan kepada niat kita. Maksudnya seperti mana tadi ada seorang Fatihah kau, dia tanya lagu mana kalau ibu bapa yang suruh. Okey.
Ya, itu cikgu itu yang kelihatannya. pentingnya kita. Alright. Okey, jadi itu yang pentingnya kita perlu betulkan balik niat kita. Okey, yang tadi ibu bapa kita yang suruh bagaimana kita nak atasinya. Okey, kena perbanyakkan latihan. Sebab dalam kehidupan kita ni kadang-kadang setiap benda yang baik tu kita perlu sentiasa buat latihan untuk kita membiasakan diri kita. Tak? Dengan latihan tu mungkin hari-hari kita buat latihan, mungkin benda tu akan berubah menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Bila jadi kebiasaan macam cikgu tadi lah, mula-mula kita tak minat. Cuma kita dah masuk ke macam semua ni dah, saya rasa semua bachelor pendidikan dah PUC, jadi semua dah masuk dalam bidang kita kategorikan sebagai profession pendidikan lah. Dah. Jadi nak tak nak mesti jadi cikgu. Okey, sekarang ni tak minat. Jadi kena latih diri. Bagaimana nak latih diri? Kena buat semua lah. Kata buat semua benda hok tak minat tu. Lama-lama dia akan jadi kebiasaan. Okey. Contohnya, saya bagi contoh mudah lah. Macam mandi pagi dah. Mandi pagi kalau kita buat biasa, kadang-kadang kita tak sedar pun benda tu. Dah mandi, kita tak sedar. Sebab benda tu dah jadi norma. Dalam moral dia ada istilah kata norma masyarakat. Jadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Jadi kebiasaan. Okay. Sebab benda ni kalau macam Cikgu Lazim cakap tadi lah, bila tak ada minat, benda tu kita rasa sangat susah untuk kita buat. Walaupun benda tu senang. Sebab apa? Sebab kita tidak minat. Okay. Saya bagi contoh. Katakanlah ada di antara kamu yang telefon girlfriend, boyfriend dah. Telefon boyfriend berkayuk pukul 2 pagi sampailah pukul 5 pagi. Ada mungkin pada Cikgu Lazim benda ni susah. 2 pagi nak bangun. 2 pagi sampai 5 pagi benda ni susah. Sebab apa? Sebab mungkin pada masa usia kami ni kami kurang minat. Bukan tak minat, kurang minat. Berbeza dengan kamu dengan usia kamu. Jadi benda tu kamu rasa benda tu sebab minat. Bila kita minat, kita rasa benda tu terlalu senang untuk kita laksanakan. Walaupun benda tu susah. Macam contohnya saya memancing. 3 pagi pun, 4 pagi ke saya bila mancing, saya rasa senang ya. Sebab tu adalah kepuasan dalam hidup saya. Begitu juga dengan kerjaya sebagai guru. Kita cuba cari satu kepuasan dalam kehidupan kita. Okey, itu yang pertama, minat. Yang kedua, komitmen. Komitmen tadi lah. Okey, nak sesuatu benda yang baik, kita perlu pada komitmen yang teguh, komitmen yang kuat, yang baik. Okey, di samping nilai bertanggungjawab, kebertanggungjawaban itu perlu ada bagi setiap guru. Okay, bertanggungjawab ni maksudnya menjalankan tugas dan peranan dengan sebaik mungkin lah, dengan sempurna. Okey, tanggungjawab. Okey, seterusnya sama juga kesinambungan daripada soalan yang ketiga tadi, tak silap saya, perlu ada ilmu lah pastinya. Nak jadi guru mesti ada ilmu. Saya tak nak hurai dah tadi. Dan satu lagi, betulkan cara pemikiran. Okay. Kadang-kadang ramai yang berfikir nak menjadi guru untuk mendapat gaji yang lumayan, contohnya. Okay, itu benda tu perlu dikikislah dari dalam diri kita. Dia lebih kepada selfish, maksudnya pentingkan diri sendiri untuk diri kita, tanpa memikirkan bagaimana kita nak memastikan pelajar-pelajar kita berjaya dengan cemerlang. Okey, jadi benda ni kita perlu kikis dari hari-hari mungkin. Memang ada, tak boleh nak lari dah kita sebagai manusia ni. Okey, benda kebendaan atau material tu satu benda yang sukar untuk kita hapuskan dalam diri kita. Sebab kita sebagai manusia biasalah. Okey, lain daripada malaikat lain. Kita manusia ni terlari dah. Kita ada nafsu, kita ada hasutan syaitan, iblis dan sebagainya. Benda terlari. Cuma dari hari ke hari kita perlu kikis benda-benda tu supaya kerjaya yang kita nak masuk perlu dan boleh menjadikan kita sebagai guru yang baik.
Okey, jadi saya rasa itu sekadar tu dulu. Okey, terima kasih cikgu. Apa yang boleh saya simpulkan, apa tu boleh jadi benda yang kita minat tu adalah benda kadang-kadang Allah dah tetapkan kan. Benda yang kita tak minat tu lah benda yang terbaik untuk kehidupan kita sebenarnya. Ya. InsyaAllah lah ada benda hikmah yang terbaik suatu hari nanti. Okey, seterusnya saya nak tunjukkan soalan ni terlebih dahulu kepada Cikgu Mat Lazim. Ya. Okey, apa bagi cikgu sendiri kan, apa ciri-ciri ataupun sifat yang apa sifat yang cikgu rasakan perlu disemai untuk menambah baikkan lagi kepribadian seorang guru yang unggul? Okey. Terima kasih. Tadilah berbaliknya, tak boleh lari lah. Untuk itu tak boleh lari. Pertama sekali, hal ni balik kepada ilmu balik semula juga. Nak jadi unggul tu memang tak payah. Sebab tu dari segi dalam profesi perguruan pun dia wujud dulu. Sekarang ni pun masih ada lagi guru cemerlang. Guru cemerlang ni ialah ilmu lah. Guru cemerlang dalam bidang masing-masing. Kita kena tingkatkan ilmu sampai kita boleh pergi ceramah ke apa semua. Contoh saya sendiri lah, bukan saya pergi sekarang sampai pencen pun saya masih lagi pergi ceramah lah. Pencen pada bulan 3 baru ni, bulan 3 2021 masih lagi ceramah PM, STPM di seluruh Kelantan lah, sekolah pada jemput tu. Kita tak boleh lari. Nak cerita macam tu memang ilmu lah. Kok mana pun ilmu. Dan kita juga tekankan kepada pelajar kita untuk berilmu. Tak lagi. Sama juga ya. Kemudian kembali yang kedua tadi dari segi disiplin lah. Kita tak lagi disiplin tadi. Kena ada disiplin diri. Yang ketiga tadi, yang ketiga bertanggungjawab lah. Bila kita diberi tugas, kita bertanggungjawab. Sebab tu cikgu ni kebanyakannya diberi tugas untuk mengajar. Walaupun dia di pengetua ke, perlu kanan ke, dia mesti ada masa untuk mengajar. Tak boleh lari. Kalau tidak mengajar, itu bukan guru. Kalau tak mengajar. Sebab tu kalau profession lain nak masuk dalam bidang perguruan tak boleh. Sebab tidak ada CJ. Sebab saya ingat dulu, masa saya mengajar dulu, dia ada lesen. Buku biru dia panggil, buku lesen. Tu lesen. Kalau awak pun tak ada. Sekarang ni tak ada dah. Lesen mengajar. Apa dia kita sebut tu kena ada pertanggungjawaban lah. Saya tekankan tiga perkara tu lah. Tiga perkara tu lah. Lagi dah. Ilmu dan disiplin dan juga tanggungjawab. Tanggungjawab ni memang berat lah. Tanggungjawab. Itulah. Tak lagi dah tiga perkara. Okey. Tiga perkara. Ilmu, disiplin dan juga tanggungjawab. Okey. Seterusnya Cikgu Asri, silakan. Moderator boleh ulang soalan tak? Oh ya. Okey, boleh. Apa kata ciri sifat yang cikgu rasakan perlu disemai dalam diri seseorang untuk menambah baikkan lagi kepribadian seorang guru menjadi guru yang unggul? Okey, terima kasih moderator. Minta maaf lah. Tengah-tengah hari ni biasa balik sekolah negara. Tak apa. Okey, kita teruskan. Jadi saya nak cakap dalam konteks moral lah, sebab semua ni saya percaya semua bachelor pendidikan moral tak? Okey, jadi pastinya yang pertama nilai-nilai ataupun nilai-nilai moral tu perlu ada. Ya, pendidikan moral. Okay. Kalau dulu kita di sekolah kita ada lebih kurang 84 nilai dulu. Okay, sebelum masa tu saya pun jadi cikgu lagi. Okay, lepas tu kita turun kepada 36 nilai dan sekarang ni untuk SPM tahun ni kita hanya ada 18 nilai moral saja. Okay, yang jadi untuk menjadi guru yang terbaik, khususnya cikgu pendidikan moral, perlu ada ataupun hayati
Sebab dalam moral ni dia tidak sama dengan subjek-subjek yang lain. Sebab kita bukan sekadar mengajar dari segi teori sahaja, tapi yang lebih penting dari itu kita nak terap nilai-nilai moral yang terlalu sukar. Okay, kalau semua masih ingat Perdana Menteri kita yang keempat, saya bukan sokong dia, cuma saya nak ambil kata-kata dia. Bukan kata sokong dia. Okey, masa tu dia Datuk Seri lah, Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad lagi masa tu, sekarang ni Dr. Mahathir Mohamad. Dia kata dia berjaya membina KLCC tapi dia tak mampu nak mengubah attitude atau sikap manusia di Malaysia ini ke arah yang lebih baik. Okey, itu maksudnya bila dalam konteks cikgu, pendidikan moral ni sangat memainkan peranan yang sangat besar. Sebab kita bukan nak mengajar mereka supaya pandai saja, tapi kita nak betulkan attitude atau sikap kepribadian mereka. Itu yang terlalu sukar untuk kita. Okey. Jadi di sini saya nak tekankan kepada dua, kita panggil sebagai ibu nilai. Mungkin kamu semua dah belajar dalam buku Teori Etika dan Amalan Moral yang ditulis oleh Prof. Abdul Rahman Muhammad Arif. Saya rasa kamu lebih arif lah tentang ni sebab banyak memang buku ni digunakan kepada semua pelajar-pelajar dalam bidang bachelor pendidikan moral khususnya, iaitu ibu nilai keadilan dan kepedulian. Keadilan ni ramai yang tak faham sebenarnya apa keadilan tu. Kita ambil kata dasar dia itu adil. Adil ni meletakkan suatu kena pada tempatnya. Bagaimana kita nak melayan pelajar tu dalam konteks yang adil, keadilan. Okey, bukan dia berbeza dengan asas sama. Okey, kalau kita lihat ramai masyarakat kita hari ini dia samakan antara keadilan dan kesamaan. Benda tu dua nilai yang sangat berbeza. Adil ni kita memberi layanan berdasarkan kepada situasi. Okey, katakanlah Ahmad ada dua orang anak, katakan satu sorang dan satu sorang. Okey, Ahmad bukan kata bagi setiap anak dia RM10 sorang. Itu sama. Kita tak nak itu. Okey, mungkin aja satu tu dekat dengan rumah, takkan bagi RM10 juga. Okey, yang dikata satu ni sesuai lah bagi RM10 sebab mungkin dia jauh kena tambah bas atau sebagainya, balik lewat dan sebagainya. Di situ kita perlu guna nilai keadilan. Okay, nilai keadilan. Yang kedua, kepedulian. Kepedulian ni kita ambil tahu. Yang ni nilai ni sebenarnya dalam masyarakat kita hari ini banyak dah hilang sebenarnya. Okey, lebih kepada kalau tak ada kepedulian pastinya selfish, permaharaja rela, pentingkan diri sendiri. Okey, hilang dah sikap ataupun nilai kepedulian. Bila ada kepedulian, di situlah ada tanggungjawab, rasa kebertanggungjawaban. Okey, rasa kasih sayang, lahir semua nilai-nilai yang lain. Jadi dua nilai ini perlu diterap oleh terutamanya guru-guru lah. Okey. Di samping benda-benda lain lah mana yang saya cakap yang tadi lah dari segi ilmu semua tu perlu juga. Cuma saya nak tambah sikit berkaitan dengan nilai ataupun sikap yang perlu ada bagi setiap orang yang bergelar guru. Okay, jadi itu saja saya rasa setakat ni. Terima kasih Cikgu Asri. Boleh ke saya teruskan lagi kita punya soalan? Okay, rest. Okay. Okay, tak ada masalah. Okey. Buka Fatihah. Okey, untuk soalan tadi untuk soalan tadi sifat yang perlu ada dalam diri seseorang kan. Okey, seterusnya saya nak tanya apakah ciri kepribadian yang tidak sepatutnya ada pada seorang guru? Mungkin kita boleh teruskan dengan Cikgu Muhammad Lazim. Okay. Ciri yang pertama patut tak ada dalam seorang guru tu tak mengajar lah. Sebab kita orang guru tu menjadi guru maka tak boleh lari, kena mengajar.
Maka apabila sifat kita Betul. tak mengajar, tak boleh jadi guru lah. Sebab tu macam-macam mana. Sebab tu saya sendiri, saya letak jawatan PKO perlokanan. Sebab tidak beri mengajar. Saya nak mengajar sebab saya mohon jawatan guru. Maka sama sekali tak boleh lari dah. Kita jangan tak mengajar. Sebab kita mohon guru. Guru dia untuk mengajar. Cikgu guru mengajar. Tu kena buang sikap tu. Kalau dia bagi masa 15 lah. Tak kira lah. Mengajar masa-masanya peruntukan masa tu bergantung pada subjek masing-masing lah. Okey. Yang kedua tu kita kena ambil sana lah kepada murid-murid. Jangan tak ambil. Tidak apati kepada pelajar. Kita simpati, kita tidak apati kepada pelajar. Kita tak boleh. Sebab kita sebagai guru, saya kata tadi, guru tu sebagai ibu bapa. Guru sebagai doktor. Guru sebagai peguam. Guru juga sebagai hakim. Guru segala-galanya. Semua guru. Maka kita kena buanglah sikap tu. Tak boleh. Tak ada, jangan ada sikap tak ambil kisah kepada pelajar. Sama dah yang Cikgu Asri beritahu tadi, ibu nilai dari kepedulian. Betul tu. Tu kena ada benda tu. Dalam masalah sekarang lah, sebab dalam cikgu diri cikgu tu kena ada. Tak boleh cikgu tak ada benda-benda tu, maka susah. Cikgu hanya pergi mengajar untuk ambil gaji je. Tak kisah pelajar, dia tak bukan. Sebab bukan setakat ilmu peribadi tu. Nilai kita nak betul tu sebenarnya adab-adab. Adab. Sebab tu timbulnya peribahasa Melayu tu, guru kencing berdiri, pelajar, anak murid kita kencing berlari. Sebab kita tak boleh. Jangan tunjukkan sikap-sikap macam tu lah. Pertama sekali, dua perkara tu. Ingatlah. Kita jangan tak mengajar. Hukum mana pun kena mengajar. Yang kedua, kena ambil kisah lah kepada pelajar. Jangan ada sikap tak kisah kepada pelajar. Kita ambil sana kepada pelajar tu. Okey. Dia sikap-sikap buruk tu memang sikap tak sesuai lah. Okey. Yes. Okey, terima kasih Cikgu Muhammad Azim. Kita boleh teruskan dengan Cikgu Muhammad Asri. Okey, terima kasih moderator. Sifat-sifat yang tidak perlu ada pada seorang guru. Okay, secara umumnya kita boleh cakap yang pertamanya sifat-sifat mazmumah. Okay, sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang kecil itu perlu dijauhi oleh semua guru. Tak dengar kau? Dengar kau dah? Dengar. Okey. Itu yang pertama lah. Semua sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat tercela. Itu bukan sekadar guru, tapi bahkan dituntut oleh agama kita, agama Islam. Okey, seterusnya sifat yang kedua, sifat ni alih lam sin, malas. Malas ni dia tak ada ubat. Dia pergilah klinik mana, pakar mana sekalipun, hospital hebat mana sekalipun, memang tak ada ubat malas. Okay, malas ubat dia tidur. Tidur kalau bangun rajin, alhamdulillah. Takut bangun tu tetap malas juga. Sebab bila malas ni habis cerita. Orang tua kata tak ada dalil dah. Okay. Jadi sifat malas ni perlu dijauhi. Okay, bukan sekadar sebagai guru saja. Okay, sebagai anak pun perlu hindari sikap malas ni. Sebagai pelajar lagi-lagi lah. Sebab bila ada sifat malas, pastinya seseorang itu akan gagal. Okay? Saya beranilah potong kuku kalau sifat malas tu berjaya. Kecuali ibu dan bapa dia meninggalkan banyak tu pun akan habis. Okay, itu pun akan habis kerana sikap malasnya. Itu yang kedua. Okey, yang seterusnya dari sudut dengan pelajar. Di sini sikap pilih kasih tu perlu dibuang. Pilih kasih. Dia sebagai guru kadang-kadang kita ada juga perasaan yang suka kepada pelajar-pelajar tertentu sahaja. Itu perlu kita kikis. Okay? Memanglah kita daripada awal lagi, bila sebelum sebagai guru pun sebelum kita masuk kelas, kita dah setting dah. Dah set dah dalam kepala kita kelas hujung
malas aku. Dah, kita rasa malas. Dan kita akan bagi benda yang tidak sama dengan pelajar-pelajar di kelas awal. Okey, itu perlu dikikis. Maksudnya bukan saya cakap kena bagi semua sama dengan kelas awal, tak. Kita bui macam tadilah. Nilai keadilan tadi. Okey, mereka lemah. Jadi kita bagilah sekadar mengikut kemampuan mereka. Maksudnya kita jangan bagi terlalu banyak. Okey, itu yang dimaksudkan dengan pilih kasih tadi. Maksudnya kita masuk tepat waktu juga, sama juga dengan pelajar yang kelas pandai tadi, sama sahaja layanan kita terhadap mereka sama. Itu yang dimaksudkan dengan pilih kasih tadi. Okey, yang seterusnya selfish, pentingkan diri sendiri. Benda ni perlu sangat kita hindari sebagai guru. Okey, maksudnya kita membuat sesuatu tu cuba elakkan untuk kepentingan diri kita yang banyak. Okey, bukan kata tak boleh langsung, bukan, salah tu. Okey, biar kita seimbangkan antara kepentingan diri kita dengan kepentingan pihak lain. Kalau kita dari sudut kita, pelajar kita lah. Okey, maksudnya kata kalau kita nak cuti contohnya, kita fikir dulu dari sudut rasionalnya, boleh tak kita tangguh cuti kita tu, ataupun memang tak boleh. Tak boleh tu kita kena teruskan juga lah. Kita kena balik kepada keseimbangan tadi. Okey, kita kena seimbang balik antara keluarga dengan kerjaya. Itu sangat penting lah pada saya. Okey, dan daripada awal tadi lah, kalau saya sebut sifat mazmumah ni, saya rasa terlalu banyak lah. Mungkin Ustazah Fatihah boleh urai lah, dia lebih ahli daripada saya rasa. Okey, jadi sekarang itu dulu saya rasa. Okey, kembali kepada moderator. Okey, terima kasih Cikgu Asri. Apa yang boleh saya katakan sebagai untuk menjadi seorang guru ni, kita perlu hindarkan sifat-sifat keji. Kita perlu jangan menjadi guru yang malas, jangan memilih kasih, jangan pilih kasih terhadap yang perlu mengamalkan sifat keadilan student. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Bagi cikgu kan. Okey, saya teruskan kepada Cikgu Ahmad Azim. Bagi cikgu, apa harapan cikgu tentang apa harapan cikgu tentang kepribadian guru pada masa yang akan datang? Apa yang cikgu harapkan? Okey. Terima kasih, Anis. Harapan saya samalah, sebab mendidik mengikut zaman. Okey, mendidik mengikut zaman. Jadi mendidik ni pertama sekali menjadi guru tu besar pengorbanan dia, mendidik ikut zaman. Jadi zaman sekarang ni sudah berubah. Pendidikan ni sudah berubah banyak. Masa saya dulu tak ada benda-benda macam ni. Sekarang ni saya dah pencet ni. Bahawa tahun lepas bila ada kena COVID ni, maka Google Meet apa semua tu, benda banyak benda. Maka pendidikan tu akan datang sama ke arah itu. Alah 21 lah. Alah 21 ke alah. Tadi ada Abad. Abad 21 lah. Abad 21. Tu. Ke sekolah. Lepas tu TS 25 lah. Macam-macam lagi. Kan? Jadi ada dalam utusan Malaysia, ada cikgu dari SMK Jerlun dapat hadiah daripada Chakri, daripada Thailand. Kerana dia tu buat untuk abad ni lah, abad 21, pendidikan abad 21. Chakri daripada Thailand, hadiah daripada dapat tu $10,000 US. 41,000 Malaysia dapat tu. Kau tengoklah dalam utusan Malaysia. Kerana tadilah pertama sekali penting sekali pendidikan mesti kena ikut zaman. Zaman sudah berubah. Mendidik mengikut zaman. Ya, mendidik ikut zaman. Sekarang ni banyak zaman sudah berubah. Google Meet lah, pelajar lebih canggih.
Kemudian Ya, betul. balik semula kepada cikgu juga, kena tingkatkan ilmu jugalah. Ilmu tak boleh lari. Kalau pelajar baca 2 buah buku, cikgu kena belajar kena banyak 4 buah buku. Cikgu kena ada 4 buah buku. Sekarang ni aksesnya maklumat boleh di mata-mata. Nah, kita tak lari dah mengikut zaman. Zaman apa saja sekalipun cikgu kena suat. Kita tak boleh mengubah cuaca. Kita tak boleh mengubah cuaca. Cuma kita kena cari bagaimana diri kita ni untuk melawan cuaca tu. Contoh kita pergi tempat sejuk. Kita tak boleh musim sejuk tu. Jadi bagaimana kita nak tahan daripada sejuk tadi? Maka kita lah kena berubah. Ada 2 perkara beza tu. Kita kena berubah dan juga kita kena hadapi cabaran untuk pendidikan tu pada masa akan datang. Kena ada 2 perkara tadi. Okay. Itu saja. Okay, Anis. Okey, terima kasih cikgu. Teruskan Cikgu Azri. Okey, terima kasih moderator. Yang pertamanya, sebagai guru, saya rasa macam kesimpulan dah soalan ni sebenarnya ni dah. Okey. Lebih kurang kesimpulan lah ataupun besar. Cuma sebagai Ada lagi cikgu? ada lagi. Okey, Tak apa. tak apa. Sebab kita online kalau bersemuka sedap juga minum air. Tak masalah. Saya juga punya tekak tu. Tak apa dah. Okey. Yang pertamanya pastinya perlu memiliki sifat dan kepribadian yang mulia, yang boleh dikagumi oleh semua lapisan masyarakat. Okey, ini berbalik kalau konteks moral. Moral ni susah kita nak ajar pelajar sebab dia tidak ada panduan khusus. Kalau kita agama macam contohnya pendidikan Islam, okay, kita ada panduan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas dan sebagainya. Tapi pendidikan moral ni kita tidak ada panduan. Yang mana kita nak katakan benda tu bermoral? Okay, jadi dalam Kementerian Pendidikan Malaysia ditetapkan dia ada 4 sumber moral. Jadi yang ni perlu dikuasai oleh semua guru, khususnya guru pendidikan moral lah. Okey, yang pertama sumber moral kita di Malaysia, saya cakap konteks di Malaysia, yang pertama agama. Okey, agama tu kita perlu terapkan dan kita perlu faham. Kita perlu menguasai semua agama yang ada di Malaysia. Sebab kita guru pendidikan moral ni bukan mengajar Muslim. Kita pastinya awak akan berhadapan dengan pelajar-pelajar bukan Islam. Jadi nilai-nilai yang ada dalam dalam agama mereka tu terpaksa kita kuasai untuk kita nak suruh mereka amalkan, sebab tu adalah panduan mereka. Bible contoh. Bukan kata maksud saya bukan untuk kita beriman, tak, bukan untuk kita percaya. Cuma sekadar untuk kita tahu, kita faham, untuk kita terap dalam diri mereka. Sebab tu ada sumber kita, sumber moral itu yang pertama agama. Yang kedua kepercayaan. Mungkin awak tanya, cikgu sama je agama dan kepercayaan? Tak, dia lain. Dia kepercayaan ni lebih kepada adat. Dia bila sebut agama ni, agama dia percaya wujudnya Tuhan. Tapi kepercayaan tak percaya wujudnya Tuhan. Okay, contohnya Confucius ataupun Taoisme ataupun kepercayaan orang asli. Mereka tak percaya wujudnya Tuhan. Dia beza antara agama dan kepercayaan. Okay, kepercayaan dia tak percaya wujudnya Tuhan dan kepercayaan tidak percaya balasan selepas kematian. Agama percaya. Tak kisahlah agama apa, agama kita pun Islam percaya tentang balasan selepas kematian. Tapi kepercayaan tak. Kepercayaan lebih kepada feng shui ataupun apa yang kita akan dapat kalau kita buat macam tu. Kalau kita dalam masyarakat Melayu mungkin lebih kepada adat lah. Okay, percaya. Contohnya duduk atas bantal naik bisu. Contoh.
ataupun benda lanjut juga dengan kepercayaan lain lah. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga, perlu kuasai sumber moral yang ketiga, iaitu norma masyarakat. Kita perlu tahu, kita perlu kuasai kebiasaan yang masyarakat boleh terima perlakuan tersebut. Sebab benda ni dia tidak sama. Mungkin di Kelantan lain, kita di Kuala Lumpur lain dah. Norma masyarakat. Saya ambil contoh lah. Perkahwinan sejenis. Lelaki dengan lelaki. Kalau kita di Malaysia ni memang tak bermoral lah. Tapi kalau kita pergi ke barat, ke Eropah contohnya, ada tempat-tempat yang menganggap benda tu bermoral. Sebab dia kata kehidupan ni untuk kepuasan pada mereka. Dua-dua setuju, tak ada masalah bagi mereka. Dianggap sebagai bermoral. Tapi di tempat kita tak. Okay? Maksudnya norma masyarakat ni saya tak nak kamu semua kaitkan dengan agama. Mungkin kalau kamu kaitkan dengan agama, kamu tak maksud ni sesat lah. Okey. Saya cuma nak buka minda dari sudut norma kebiasaan masyarakat. Contohnya kita ambil tempat kita lah, pakai bikini. Pakai bikini, kalau pergi sekolah pakai bikini, kata tak bermoral. Awak pergi pasar raya pakai bikini, tak bermoral. Tapi kalau pakai bikini itu di kolam renang, bagaimana norma masyarakat kita? Boleh terima atau tak boleh terima? Mungkin di Kelantan kita anggap benda tu kurang bermoral, ataupun di luar mungkin benda tu bermoral, kita kata. Itu norma masyarakat. Yang tu perlu dikuasai oleh khususnya guru pendidikan moral. Okey, perlu dikuasai. Okey, sebab benda tu sangat penting lah. Okey, sebab benda ni sahaja yang kita nak tahu pelajar kita tu bermoral atau tidak. Macam saya mengajar Cina. Dia pakai skirt, dia pakai seluar pendek, kalau hari suka dia pakai seluar agak. Kita tengok kalau puasa saya dah nak royak. Bila kita lihat dalam konteks dia, agama dia ataupun budaya dia, mereka menganggap benda tu bermoral. Tapi dari sudut agama kita memang tak bermoral lah, sebab mendedahkan Taurat. Dan yang ketiga, yang keempat, sumber moral adalah dari sudut rupa negara. Rupa negara. Sumber moral kita adalah rupa negara. Yang itu perlu kita kuasai. Bukan sekadar 5 prinsip rupa negara itu sahaja. Cuma kita perlu tahu apa maksud yang tersurat dan tersirat dari prinsip rupa negara. Okay, sebab tu awak lihat rukun negara yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Nak cakap pentingnya agama kepada penduduk Malaysia. Sebab yang pertamanya kerana agama persekutuan kita adalah agama Islam. Sebab orang Islam ni yang kuat pegang agama memang agama muka baik. Okay, kita boleh cakap baiklah untuk agama mereka. Okey, jadi setiap guru, terutamanya guru pendidikan moral, maksudnya perlu mendedahkan diri, baca banyak sikit, maksudnya mengambil tahu, baca, tanya orang tua, sebab kita ni, lapisan kita ni tak tahu sangat. Mungkin Cikgu Muhammad Lazil lebih arif dah pada saya. Dari sudut norma ataupun kebiasaan yang masyarakat. Kalau kita lihat, orang-orang tua kita dulu banyak sangat antara adat dan pantang larang mereka. Sebenarnya benda tu benda yang baik untuk kita. Cuma kita rasa benda tu ketinggalan, tak sesuai untuk kita laksanakan pada masa ini. Sebenarnya kalau kita kaji balik, benda tu sangat baik untuk kita amalkan. Okay, bukan kolok. Sebab tu adalah sebenarnya warisan kita. Okay. Itu adalah ketinggalan nenek moyang kita dah. Tapi benda tu kita singkirkan dalam kehidupan kita. Sebab tu lahirnya masyarakat Malaysia hari ini seperti mana hari ini. Sebab tu kalau kita lihat dari sudut kejiranan, sangat dititik beratkan nilai yang saya sebutkan tadi, nilai kepedulian. Okay.
Mungkin satu kampung tu kena bakar dia. Orang dulu nak buat jahat pun takut. Sebab apa? Sebab akan sampai laporan tu, report tersebut akan sampai kepada ibu dan bapa. Nak isap rokok pun takut dulu. Zaman-zaman sekolah dulu, siapa pun mak ayah kita. Sebab apa? Sebab di situ ada nilai ataupun sikap kepedulian yang sangat tinggi. Dan soal ibu dan bapa pula tidak menyanak. Tu yang Dulu. dia berbeza dengan hari ni. Sekarang dah berbalik. Muhammad Razif cakap tadi. Ya, sekarang ni sudah sebab tu saya kata sekarang ni memang ramai di kalangan ramai yang berilmu tinggi. Ada PhD berapa ramai hari ni. Master sudah oyak. Tapi dia sudut penghayatan tu masalah. Dia sudut malam tu yang menjadi masalah kepada masyarakat kita Muslim. Sebab apa? Sebab kita terlalu tekankan kepada ilmu. Pendidik tanpa sehingga kan kita abaikan dari sudut tingkah laku. Mereka ada amanat tetapi mereka ada ilmu tetapi mereka tidak beramal dengan ilmu Ya, tersebut. betul. Macam pokok lah, pokok yang tak ada buah, tak ada guna, tanam banyak mana pun pokok. Tapi satu habuk tak ada buah, tak ada guna langsung tak. Okey. Berbeza dengan bagaimana kalau kita nak bezakan antara negara kita dengan negara Jepun terlalu besar lah perbezaan. Tak. Mereka di sekolah rendah mereka tidak ada cleaner. Yang membersihkan sekolah adalah para pelajar. Mereka mendidik daripada awal. Saya ada baca artikel yang mana pelajar sehingga 12 tahun ni mereka lebih kepada budaya yang baik, tingkah laku yang baik sahaja. Mereka tidak memberi lagi ilmu. Sebab kita lihat hari ni, kalau kamu pergi ke penjara pun hari ni di penjara ramai yang berilmu. Ramai yang berilmu di penjara. Apa? Sebab dia tak ada nilai moral. Nilai moral dia runtuh. Berapa ramai bergelar datuk duduk di penjara? Ada. Yang ada degree tu sedut royak lah. Kesalahan rasuah, penyalahgunaan kuasa dan sebagainya. Mereka semua adalah manusia yang berilmu. Tetapi dari sudut moral mereka sangat tinggi. Itu beza. Tapi kalau kita lihat sebaliknya, panggil royak. Apa? Aku ingin teruskan. Okey, tapi kalau kita lihat sebaliknya, manusia yang bermoral tanpa ilmu berjaya. Kita lihat nenek moyang kita dahulu. Mereka ilmu tak ada, diploma CJ pun tak ada, STM pun tak ada. Dulu MCQ tak ada. Tak. PMRSRT pun tak ada, PSA pun tak ada. Dulu penilaian darjah 5 kalau tak silap saya tak sempat. Tak. Nak royak di sudut ilmu yang mereka tahu. Tapi di sudut amalan mereka sangat teguh. Sebab tu mereka boleh berkahwin sampai mati. Sebab apa? Di sudut amalan mereka sangat teguh, kuat. Berbeza dengan kita hari ni. Kalau awak lihat statistik, memang sangat menyedihkan. Kes perceraian saja di Malaysia ni setiap 4 minit satu perceraian. Setiap 4 minit. Kita ni dah hampir saja berapa orang dah bercerai. Itu hakikat yang perlu kita ambil dan dijadikan sebagai pengajaran dan iktibar dalam kehidupan kita. Maaflah panjang sikit. Okey, jadi saya rasa itu sahaja dulu. Saya serah balik kepada moderator. Terima kasih Cikgu Muhammad Asri. Memang kata sangat-sangat banyak ilmu yang disampaikan. Untuk menjadi seorang guru yang betul-betul berkepribadian yang baik ni, kita perlulah menjadi seorang yang bermoral. Perlu bermoral. Bila kita ada ilmu, kita perlu amalkan ilmu tersebut. Jangan belajar sahaja tetapi ilmu tersebut kita tidak gunakan. Sangat-sangat bermanfaat
Cikgu Asri, terima kasih. Okay. Okey, seterusnya saya nak minta lah sedikit nasihat kami sebagai bakal insan guru profesional. Okey, kita boleh teruskan kepada Cikgu Muhammad Lazim. Okey, nasihat saya. Itu soalan terakhir. Dah lagi Nasihat dua saya tak adalah- akhir. Dua terakhir. Nasihat saya satu je lah. Pertama sekali, Nasihat. awak mestilah menjadi guru. Awak mestilah menjadi guru. Awak jangan terjadi guru. Menjadi Dan guru. awak elakkan menjadi guru jadi-jadian. Itulah. Peganglah kukuh-kukuh itu. Awak adalah InsyaAllah. menjadi guru. Awak jangan terjadi guru. Dan awak elakkan menjadi guru jadi-jadian di sekolah. Itu je lah. Peganglah hakikat itu. Itu saja. Okey. Okey, terima kasih Cikgu. Okey, teruskan dengan Cikgu Asri. Apa nasihat Cikgu boleh berikan kepada kami sebagai seorang guru? Okey, terima kasih moderator. Kembali lagi. Okey, yang pertama Kembali saya nak ucap tahniahlah kepada semua pelajar-pelajar UFSI kerana kamu semua akan bergelar guru suatu hari nanti, insya-Allah. Lambat atau lambat sahaja. Tapi yang pasti kamu akan menjadi seorang guru. Okey, untuk menjadi guru, bila masuk profesi guru, jadilah guru yang cemerlang, elakkan daripada sifat-sifat yang nilai-nilai yang seperti mana yang saya dan Cikgu Lazim cakapkan tadi, dan teraplah nilai-nilai, sikap-sikap dan sifat-sifat yang boleh menjadikan kamu sebagai guru yang dibangga oleh masyarakat. Bukan sekadar keluarga, tapi bahkan biar negara bangga. Buktikan bahawasanya penemu juga kamu dulu tidak silap memilih kamu. Itu yang penting sekali. Maksudnya pastikan penemu juga yang kamu dulu adalah memilih orang yang tepat untuk digelar sebagai seorang pendidik. Okey, dan seterusnya bersedialah dari segi mental dan fizikal. Sebab mental ni sebenarnya kalau letih, dia letih berat lagi berbanding fizikal. Sebab kalau letih fizikal ni kita makin sihat, perlu dah awak lari, jogging atau sebagainya. Bila kita jogging, kita buat tidur, makin lama makin rasa sedap badan kita. Penat dari segi fizikal tak ada masalah, tapi dari segi mental, persediaan mental tu sangat penting lah. Mungkin kamu akan diposting ke Sabah atau Sarawak atau di tempat-tempat yang banyak kekurangan berbanding dengan kehidupan kamu hari ini. Jadi itu perlu persediaan yang rapi dari sudut mental. Dan berfikiran terbuka. Maksudnya kita sanggup menerima pandangan idea orang lain walaupun bersalahan dengan pemikiran atau idea kita. Mungkin mereka ada cara mereka, strategi ataupun pendekatan yang mereka guna. Kita cara kita, tapi biarlah kita boleh terima pandangan, idea, terutamanya ketua kita lah. Sebab bila kita berhadapan dengan manusia ni, dia macam-macam ragam. Sebab lepas pada kita orang lain, dan ragam-ragam manusia ni tidak sama. Jadi itu perlu kepada persediaan dari sudut mental yang kuat. Ditambah dengan perlu kepada motivasi dan semangat yang gitu. Semangat kita perlu berkobar-kobar. Mungkin kamu baru lepas graduate ni, mungkin sampai nanti baru lepas ini, mungkin masuk tu semangat berkobar-kobar, dan pastikan semangat tu biarlah sampai ke pencing. Macam Cikgu Muhammad Lazim tu, walaupun dia telah dilantik ditawarkan sebagai jawatan PKQ, tapi dia menolak. Sebab apa? Sebab
minat dia dalam mengajar pelajar. Dan saya hargailah, saya sangat hargai, saya sangat respect, hormat dengan keputusan yang dibuat oleh Cikgu Muhammad Lazim tadi. Jadi inilah sepatutnya kita semua jadikan contoh untuk memastikan kerjaya kita sebagai guru ni berjaya dengan cemerlang. Jadi saya rasa itu saja pandangan saya rasa. Okey, jadi saya serah balik kepada director. Terima kasih Cikgu. Terlalu banyaklah nasihat yang Cikgu kongsikan kepada kami. Okey, betul-betul soalan terakhir lah, kata-kata terakhir lah. Kalau Cikgu ada ataupun kata-kata terakhir lah Cikgu nak bagi kepada kami, silakan Cikgu. Sebelum kita berakhir wawancara. Okey, Ish. Pertama sekali tahniahlah. Tahniahlah pada semua sebab menjadi guru memilih profesi perguruan, profesi yang mulia. Itu profesi yang mulia lah atas muka bumi Tuhan ni. Profesi guru lah profesi yang mulia sekali kerana membentuk manusia untuk menjadi manusia. Okey. Tahniah sekali lagi. Okey. Yang kedua, Terima kasih. apabila sekali menjadi guru sampai akhir hayat menjadi guru. Sebab tu cikgu berada di depan. Sebab dia cikgu Muhammad Lazim. Dia bukan panggil Muhammad Lazim cikgu. Lain maksudnya. Maka bila cikgu di hadapan, maka itulah kerja tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita sebagai guru besar. Sebab untuk memanusiakan manusia. Itu yang penting. Itu saja. Oleh itu, kita gunalah peluang yang ada, yang kerajaan beri, yang Allah kurniakan kepada kita tu, maka kita gunakan peluang sebaik-baik mungkin untuk menjadi guru, untuk mendidik pelajar. Okey, itulah nasihat saya. Okey. Terima kasih Cikgu Muhammad. Terima kasih banyak-banyak. Bagi Cikgu Asri pula, ada tak kata-kata untuk kami sebagai bakal seorang guru ni? Okey, terima kasih kembali. Jadilah cahaya guru dan motor. Preh. Betul. Okey. Okey, jadilah cahaya yang boleh menerangi semua kegelapan. Dulu cikgu ni selalu dikaitkan dengan sebatang lilin. Tapi hari ni janganlah jaga lilin, bakar diri. Orang lain kerja, kita bakar diri jangan. Kita biarlah kita ada kesederhanaan, keseimbangan antara diri kita dengan orang lain. Jangan kita susahkan diri sampaikan kita susahkan diri kita untuk menerangi orang lain. Saya kurang saya tak itu sangatlah. Okey, maksudnya kita biar kita jadi macam lampu yang indah, yang cantik dilihat dan sentiasa menerangi, atau kita jadi bulan yang cerah, cantik, yang sentiasa menerangi kegelapan orang lain. Okay. Itu sangat pentinglah. Okay. Dan jangan sampai korbankan diri. Jangan sampai kita hidup kita susah kerana nak menerangi orang lain, tak, itu salah. Okay. Biarlah kita senang, orang lain pun senang. Biar kita senang, orang lain bahagia. Jangan terlalu menyusahkan diri. Betul. Okay. Jangan, maksudnya biar kita bahagia, orang lain senang.
Jangan biar kita susah lain bahagia, jangan guna pendekatan itu, guna pendekatan biar kita bahagia, orang lain selesa. Biar maksudnya dua-dua biar seimbang. Itu sangat penting lah, jangan jadi macam ini lah, kita fakta dia ni menerangi orang lain, hasilnya dia tak ada. Dia luput di muka bumi ni, tapi orang lain yang berjaya. Nak macam tu, biar kita seimbangkan antara kerjaya dengan keluarga. Jangan penting sangat nak kerjaya sehingga kan abaikan keluarga. Kalau kamu suami nanti jangan abaikan kerana kerjaya, sebab banyak terjadi. Sebab kehidupan kita ni bukannya selama-lamanya, bukan kata kita hidup selama-lamanya, tak. Jadi kewajipan kita perlu seimbangkan antara rumah sekolah, antara suami, anak-anak, pelajar. Mungkin sesuai lah indahnya bulan dok guru, dan tak hilang untuk selama-lamanya, sentiasa menerangi kegelapan matahari ke atau seumpamanya lah. Okey, jadi saya rasa itu sahaja. Saya minta maaf lah kalau ada tersalah, tersilap, tersasu cakap atau sebagainya. Mungkin Cikgu Aisyah dan Cikgu Fatihah tu lebih mengenali saya lah. Sebab mereka, Cikgu Fatihah tu 2 kali lah cross call saya, Cikgu Aisyah pun sekali lah. Mereka tahulah siapa saya. Saya suka suka kenal dah. Okey, jadi saya minta maaf lah kalau kelemahan tu, apa yang saya cakap mungkin tersalah, tersilap, terasa hati atau sebagainya. Okey, yang baik itu dah Allah Ta'ala, yang lemah itu sebenarnya kelemahan diri saya sebagai manusia biasa. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cikgu, terima kasih untuk Cikgu Muhammad Asri dan juga Cikgu Muhammad Lazim. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin dengan kata-kata cikgu tu dapat menyedarkan kami yang mungkin sudah memiliki sifat yang tengah belajar. InsyaAllah satu hari nanti doakan kami supaya doakan kami lah supaya menjadi seorang guru yang berjaya. Ya, okay. Amin. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Okay, sama. Terima kasih sebab sudi meluangkan masa, dan terima kasih juga sebab menyempatkan diri dalam wawancara kita pada hari ini. Kami sangat-sangat menghargai jasa baik cikgu. Doakan kami supaya kami kuat dan juga tabah menghadapi sisi-sisi perjuangan kami ini di UPSI, tambah-tambah pada musim pandemik sekarang ni kan, atas iaitu pengajian asas talian ni yang sangat-sangat mencabar. Doakan kami supaya berjaya menjadi seorang guru profesional pada satu hari nanti. Okay, Amin. Amin. Okey, sebelum berakhir sesi wawancara ni kan, saya nak minta izin untuk mengambil gambar lah. Boleh kan? Boleh. Gambar tu. Gambar tu. Siapa ambil gambar? Syarah. Okey, kejap. Okay. 1, 2, 3. Kejap. Ada yang lain yang ambil ke Aisyah? Aisyah ada ambil tak? Aku tak tahu ambil gambar weh. Tubik tak gambar? Aduh. Kayak guna seko pula tu. Gambar aku sorry.